Hi guys, welcome back to my channel. Kalau kamu dah lama ikut channel cikgu dan kalau kamu rasa suara cikgu berbeza dalam video ini, and that is because by the time recording this video, I'm tested positive for COVID-19. And yes, memang ada sakit tekak, perubahan suara, selsema and all that stuff. The main reason saya nak buat video ini adalah saya nak buktikan kepada pelajar-pelajar saya. I always tell my students, you can give thousands of reasons not to do something and you can always find one reason to do what you need to do. So, I tak nak bagi apa-apa reason, so I just wanted to continue to do what I want to do. So, dalam video kali ini, cikgu nak bantu pelajar-pelajar Form 3 yang masuk Form 4. Topik pertama kamu nak belajar. See, it's very important to start with a very good confidence. Kalau topik pertama tu kamu dah rasa macam kurang confident, dan entire journey akan rasa macam susah. So saya nak bantu pelajar-pelajar untuk tackle topik pertama, iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jom kita mulakan. Alright guys, the first thing dekat sini kita akan tengok tentang quadratic expression. Alright, jangan keliru banyak. Okay, simple je. Kamu kena faham apakah itu ungkapan. Ungkapan maksudnya satu pernyataan matematik yang tak ada tanda sama dengan. It's expression. There is no equal to sign. So, beza antara ungkapan dengan persamaan ataupun equation adalah ungkapan tak ada tanda sama dengan dan equation ada tanda sama dengan. Persamaan sama dengan. Okay, itu saja beza dia. Now, the most important thing is this. Quadratic ataupun kita panggil sebagai quadratic dalam bahasa Inggeris. Hanya ejaan dia berbeza lah. So, what is the meaning of quadratic, guys? Kalau quadratic, kamu ingat benda ni sahaja kuasa maksimum. Okay, kita panggil sebagai kuasa maksimum ataupun kita panggil sebagai maximum power. Maximum power ni mestilah 2. Dia hanya boleh 2. Tak boleh lebih daripada 2. Tak boleh kurang daripada 2. Dan tak boleh ada negatif. Okay, apa maksud saya? Very simple. Guys, let's say saya tulis macam ni. X kuasa 2 tolak 2X. Alright. Tadi saya kata kuasa maksimum. Apa maksud kuasa maksimum? Okay, dalam sini, dalam expression ini, kalau kamu lihat, kita ada X di depan dan kita juga ada X di belakang. Maksimum maksudnya kuasa bagi pemboleh ubah ataupun unknown ini yang paling besar mestilah 1. Kalau kamu lihat untuk X ini dekat atas ini, cikgu dia tak tulis apa-apa. Tak tulis apa-apa, maksudnya there is something tapi dia tak tulis. Apa yang ada dekat sana? Dia ada 1 di atas ini. Walaupun dia tak tulis kuasa 1 tu, kita kena faham yang atas ni memang ada kuasa berapa? 1. So, kenapa cikgu kata kuasa maksimum? Kuasa maksimum maksudnya untuk X ni dianya 1. Untuk X ni pula kuasanya 2. Yang paling besar, maksimum dia berapa? 2. Maka yang ini kita anggap sebagai ungkapan kuadratik sebab kuasa paling besarnya adalah berapa? 2. Okay, let's say saya bagi kamu satu lagi soalan. X kuasa 2 tolak X kuasa 3 tambah 2X. Okay, walaupun dia ada banyak X dalam soalan ni, kita rujuk kepada yang paling besar. Paling besar ni berapa? Kuasa paling besar dia adalah berapa? 3. So, kalau kuasa dia paling besarnya adalah 3 dan dia bukan 2, maka ini bukan kuadratik, guys. Hope you guys understand that. See, kuasa paling besar mestilah hanya berapa? 2. Alright. Some tricky questions kat sini kamu boleh jumpa. Dia boleh bagi kamu soalan seperti ni. X kuasa 2 tolak 2X per X dia bagi dekat sini. Alright. Yang ini tricky sikit. Okay, kenapa cikgu yang ni tricky sikit? Okay guys, inilah sebab dia. Saya kata kuasa maksimum dia yang paling besar mesti berapa? 2. Ramai pelajar, mereka tengok 2 dekat sini, dia kata, okay cikgu, yang ni adalah kuadratik. Guys, sabar dulu. Jangan terus tengok 2 kamu kata ianya kuadratik. Okay, one problem dekat sini. Benda ni boleh tak kita permudahkan? Can we simplify this or not? Yes, of course we can simplify. Macam mana? Sebenarnya X kuasa 2 yang X ada dekat bawah sini kita boleh pecahkan. Actually term ini kita boleh pecahkan kepada 2, iaitu X kuasa 2 per X tolak dengan 2X per X. Ini salah satu cara nak buat lah. Actually kamu boleh juga buat pemfaktoran dekat sini. But saya tunjuk pada awak cara yang paling mudah you boleh faham. Yang bawah ni denominator 1 kita boleh pecahkan kepada 2. Term pertama ni kita pecahkan 1, term kedua ni kita pecahkan 1. So bila kita pecahkan 2 seperti ni, kalau kita permudahkan sekarang X dan X kuasa 2 ni kita boleh permudahkan, kita dapat X. Di mana yang ni pula kita permudahkan, kita dapat tolak 2. Guys, nampak tak? Persamaan, bukan persamaan, expression yang atas ini, kalau kita permudahkan, kita dapat seperti ini. Inilah permudahannya. Kita dah pun permudahkan. So guys, now you gotta tell me,
Adakah ini masih lagi kuadratik? Kuasa paling besar bagi X di sini berapa? 1. So, dia bukan kuadratik. Jangan tengok saja benda ni, terus kata benda ni kuadratik sebab dah ada kuasa 2. That's wrong. Hope you guys understand that. Kalau boleh permudahkan dulu dan baru kamu bagi tahu bahawa dia ni kuadratik ataupun tidak. Alright. One more important question yang diorang mesti kena tahu. Pelajar kadang-kadang dia bagi soalan seperti ni. Dia bagi 2 per X kuasa 2. Dia bagi macam ni. Pelajar kata, cikgu, yang ini adalah kuadratik, cikgu. Kenapa? Sebab dia sudah ada kuasa 2 dekat bawah. Guys, this is also wrong. Kuasa 2 bagi X ni ataupun unknown ni, dia hanya boleh ada di atas, tak boleh ada di bawah. Perhatikan benda ni kamu dah belajar dalam topik indices ataupun index. Kalau kuasanya ada dekat bawah, itu bermaksud 2. Dan kalau X ni saya pindah bawa dia ke atas, dia akan jadi X kuasa negatif 2. Guys, hope you guys understand this. Yang ni adalah topik indices. Kamu dah belajar sebelum ni dah. Kalau kuasa ada dekat bawah, seperti dalam pecahan ini, denominator ada kuasa, pindah ke atas, dia akan jadi kuasanya negatif 2. So, dalam kuadratik, kuasanya mesti ada di atas, bukan di bawah. So, kalau kamu lihat dekat sini, kuasa maksimum sekarang negatif 2, bukan 2. So, ini bukan apa? Kuadratik. Hope you guys understand that. Dia bukan kuadratik. Kalau kuadratik tu, dia hanya boleh ada di atas dan kuasanya paling besar adalah berapa? 2. And remember, persamaan kuadratik yang kita belajar ataupun kuadratik expression yang kita belajar sekarang ni adalah dalam satu pemboleh ubah. Maksudnya apa? Dalam kamu punya expression, kamu hanya akan ada satu jenis unknown sahaja, iaitu kalau X tu kamu akan ada X sahaja. Kalau dia ada M tu, dia akan bagi M sahaja. Kalau dia bagi P tu, dia bagi P sahaja. Kamu tak akan ada 2X kuasa 2 tolak dengan 3M. Kamu tak akan ada 2 pemboleh ubah. Okay, let's have a look at this one question. 2X square minus 3X. Guys, is this quadratic? Ya, cikgu, kuadratik sebab X ni kuasa dia berapa? 2, itu adalah kuadratik. Let's say cikgu bagi kamu 4X kuasa 2 tolak 5X per X dekat bawah. Adakah ini kuadratik? Belum lagi, sebab kita boleh permudahkan benda ini. Kalau kita permudahkan, kita akan dapat 4X tolak 5. Kita akan dapat. Maka ini bukan kuadratik. Yang ni sama macam cikgu buat tadi lah. Contoh ni lah, lebih kurang sama dia. Alright, let's say cikgu bagi awak satu lagi soalan. Let's say saya bagi awak 4 per X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2. Guys, adakah yang ni kuadratik? Cikgu, ya kuadratik. Sebab sini 2. Tak adalah, dia bukan kuadratik. Kenapa? Sebab X ni ada dekat bawah denominator. So, bila kamu bawa dekat atas, dia akan jadi negatif 2. So, bila kamu susun balik, dia akan jadi 4X kuasa negatif 2 tolak 2X kuasa 2. So, ini bukan kuadratik. Cikgu, kan ada kuasa paling besar dia 2, cikgu. Tapi, cikgu kata kuasa maksimum. Maksimum tu paling besar kan? Paling besar tu memang 2 lah. Betul lah, yang ni kuadratik. Okay. Walaupun cikgu kata paling besar 2, tapi kalau ada kuasanya negatif, kita tak boleh buat ini sebagai persamaan kuadratik. We cannot do that sebab dia ada kuasa dia berapa? Negatif. So, ini bukan kuadratik, guys. Remember, kalau dia ada negatif 2, kuasa paling besar tu memang 2, tapi dia ada juga kuasa negatif 2. Kita tak boleh selesaikan soalan ni. Dia bukan persamaan kuadratik. Alright, so hope you guys really understand that. Now, let's look at some of the simple questions dekat sini. Okay, adakah yang ni adalah ungkapan kuadratik? Bukan ungkapan kuadratik. Kenapa? Sebab kuasa paling besar dia dekat sini berapa? 1 saja. Kalau kuadratik, dia mesti ada berapa? 2 sahaja. Adakah yang ni kuadratik, guys? Yes, betul. Yang ni adalah kuadratik sebab kuasa paling besarnya adalah 2. Okay, but before that, kita baca dulu soalan dia. Soalan dia kata apa tau? Nyatakan sama ada setiap ungkapan berikut ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ataupun tidak. This very important. Okay, satu pemboleh ubah cikgu dah terangkan. Maksudnya apa? Dia hanya boleh ada satu unknown sahaja. Dia tak boleh ada lebih daripada satu unknown. Right? Bear in mind also. Cuba tengok dekat sini, guys. Adakah yang ni adalah ungkapan kuadratik? Yes, dia ungkapan kuadratik sebab kuasa paling besarnya adalah berapa? 2 dan dia hanya ada satu pemboleh ubah saja. Cikgu, ada desimal boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Desimal tu untuk number, dia tak ada masalah. Hanya kita kena tengok dia punya unknown dekat sini ataupun pemboleh ubah. Dia mesti kuasa dia paling besar 2, maksimum dia 2 dan dia hanya ada satu unknown saja. So, ini adalah ungkapan kuadratik. Alright, yang kedua, adakah yang ni ungkapan kuadratik?
Yes, betul. Sebab hanya ada satu pun boleh ubah dan paling besar kuasa dia adalah berapa? 2. Maka ini adalah ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Pelajar tanya, cikgu, depan ni ada negatif boleh ke? Tak ada kisah pun. Negatif hanya tak boleh ada dalam kuasa sahaja. Dalam sini boleh, guys. Alright, next kita cuba lihat. Adakah yang ni ungkapan kuadratik? Okey, tidak. Bukan. Kenapa tidak? Sebab kuasa paling besar dekat sini ada berapa, guys? 3 dan kamu tak boleh permudahkan apa-apa dekat sini. So, memang yang ni bukan persamaan apa? Bukan persamaan ungkapan kuadratik. Alright? Yang ke seterusnya, guys. Is this ungkapan kuadratik? Number F lah. Huruf F. Adakah yang ni ungkapan kuadratik? Tidak, guys. Sebab kuasa paling besar dekat sini hanya berapa? 1 saja. Ini bukan ungkapan kuadratik. Alright, yang seterusnya pula sekarang. Okay, guys. Is this ungkapan kuadratik? Ya, cikgu, dia ungkapan kuadratik. Okay, but then, guys, listen. Ini memang ungkapan kuadratik. Tetapi, soalan dia dikata ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Sini ada berapa pun boleh ubah ni? Nampak tak? Ada P, ada Q. So, dia sudah jadi 2 pun boleh ubah. Walaupun dia kuadratik, tapi dia bukan dalam satu pun boleh ubah. Dia 2 pun boleh ubah. Maka, ini bukan ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Ini memang ungkapan kuadratik, tapi dalam 2 pun boleh ubah. Alright? Hope you guys understand this clearly. Okay, cuba tengok soalan ni. Adakah yang ni ungkapan kuadratik? Cikgu, ya, cikgu ada kuasa 2. No, guys. Ini bukan ungkapan kuadratik. Sebab apa? Kan Y ni dekat bawah. Bila kamu bawa dia ke atas, dia sudah ada negatif berapa? 1 dekat sini, guys. So, bila kamu dah ada kuasa negatif, itu bukan ungkapan kuadratik. Alright? So, ini bukan ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Hope you guys really understand. Yes, that's the examples yang cikgu ada dekat sini. Hope you guys understand apa yang cikgu bagi tahu kamu. So, guys, hope kamu belajar benda-benda yang penting daripada video cikgu tadi. Kalau kamu first time dekat sini, tolong tekan subscribe button dan tekan bell icon supaya setiap kali cikgu upload video, kamu dapat notification. Kamu boleh juga layari jombelajar.com.my ataupun download mobile app kita untuk dapatkan konten-konten cikgu yang penuh. Ramai pelajar sudah berfaedah daripada online course yang cikgu buat. So, hope you guys also get value from my online courses. So, itu saja untuk video kali ini. Kalau ada apa-apa spesifik video yang kamu nak cikgu buat untuk kamu, let me know in the comment section, guys. I'll see you in the next video. Take care. Bye-bye.